Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu ma syi'tum wa wallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min hadhihi al-majlis kiramul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin muslimat, tetamu Allah yang dimuliakan, bapak-bapak ahli syurga yang dinantikan, ahli zikir yang dirindukan, tuan haji, perempuan hajah, tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi, yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, sama-sama kita memuji dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kesempatan dan peluang untuk dapat kita bersama-sama berkumpul dalam rumah Allah, dalam satu majlis yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan serta keampunan, iaitu majlis ilmu ataupun majlis Raudhatul Jannah ataupun majlis Hilaqah Zikr. Ya, moga-moga dengan kehadiran kita ini, ya, membolehkan kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan oleh Allah taala bersama-sama dengan orang-orang an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin, insyaallah. Ya, moga-moga Allah tetapkan pendirian kita untuk berada dalam majlis ilmu. Kerana Nabi SAW menyatakan ada 3 golongan yang dijamin oleh Allah Ta'ala untuk memperolehi syurga. 3 golongan yang dijamin oleh Allah Ta'ala untuk masuk syurga. Pertama, iaitu orang yang sentiasa keluar masuk, pergi balik ke masjid. Jadi cari peluang. Kita nak masuk syurga, tuan-tuan, mesti rajin pergi masjid. Masjid ke surau ke tempat berjemaah, untuk kita berhimpun beramai-ramai supaya lita'arafu, supaya kita dapat berkenalan, bukan pergi balik habis gitu, pergi balik dapat kenal. Kadang-kadang kita ni datang masjid pergi balik orang tak kenal gitu, kita pun tak kenal orang. Itu pun satu masalah juga. Dah datang berjemaah ni, dah lita'arafu, kita saling kenal mengenal, tanya khabar dan sebagainya. Walaupun bukan taman kita, bukan kampung kita, kita datang ke masjid ni sama. Sebab semuanya ahli syurga, semuanya tetamu Allah. Kadang-kadang yang datang masjid ni bukan orang Qaryah ni, orang luar. Jadi kita dapat berkenalan dengan dia. Lebih-lebih lagi anak
anak karya. Satu masalah pula, anak karya pula tak datang sini. Ini pun satu hal juga. Anak karya kalau boleh, utama datang tempat dia. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, iaitu orang yang sering pergi dan datang, pergi dan balik ke majlis ilmu. Dalam kata-kata ini, majalis satu salih, duduk dalam orang yang salih, supaya kita mendapat bimbingan dan dapat pengetahuan, dapat membezakan. Kalau khutbah semalam membezakan orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Hingga kan Allah Ta'ala kata, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat di kalangan orang-orang yang beriman dengan beberapa derajat di kalangan manusia. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, iaitu orang yang memilih berilmu. Maka bagaimana kita nak berilmu? Tidak lain tidak bukan datang dalam majlis ilmu. Kerana Nabi SAW menyatakan, siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah bukakan jalan baginya ke syurga. Dan yang ketiga, orang yang mendapat jaminan syurga daripada Allah SWT, iaitu orang yang berjihad fi sabilillah. Orang yang berada pada jalan fi sabilillah. Apa makna fi sabilillah? Orang yang berjalan pada hak Allah SWT. Orang yang berada pada jalan yang diredha oleh Ta'ala. Banyak. Menuntut ilmu itu juga fi sabilillah. Mencari nafkah untuk anak dan isteri juga fi sabilillah. Membantu agama Allah untuk supaya agama Allah Ta'ala ini tersebar ke seluruh alam juga fi sabilillah. Banyak bila disebut fi sabilillah ni bukan perang saja, banyak. Perang tu adalah satu hal lah. Yang lain juga, apabila kita menegakkan agama Allah, mempertahankan agama Allah, dia juga adalah fi sabilillah. Itu di antaranya lah, ada 3 golongan itu, insyaAllah. Moga-moga kita termasuk daripada 3 golongan, salah satu daripada 3 golongan tersebut, insyaAllah. Allahumma ya amin. Baik. Ma'asyiral muslimin muslimat, tetamu Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita sambung lagi pengajian kita dalam bicarakan kitab 50 tanda-tanda orang munafik menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Walaupun Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, menyatakan tentang ciri ataupun sifat orang munafik itu ada 3. Ayatul munafiqun salasun. Tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang, sifat orang munafik itu ada 3. Itu yang jelas. Sekiranya mereka ada salah satu daripada itu, maka termaktublah ia di kalangan golongan orang munafik. Kena ingat, orang munafik, saya sering khabar dalam ceramah ini ataupun dalam kuliah ini, syarat nak jadi orang munafik mesti mukmin, mesti orang tu Islam. Orang munafik tidak boleh berlaku, tidak jadi daripada kalangan orang kafir, musyrik. Tak akan berlaku. Orang kafir tak akan jadi munafik sebab dia dah masuk dalam kategori kafir. Orang kafir tak akan menjadi. Orang musyrik, orang yang mensekutukan Allah juga, dia bukan orang kafir. Dan syarat orang kafir bukan orang munafik. Syarat nak jadi munafik itu mestilah dia dari kalangan orang Islam. Di Islam dulu baru jadi munafik. Itu kena ingat. Maknanya kita ni yang mengaku beragama Islam, sekira kita tak jaga, kita berpotensi untuk jadi munafik. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 10. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa
walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Yang bermaksud di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Ini yang selalu kita risau. Dia kata dia beriman kepada Allah, dia kata percaya hari-hari akhirat, tapi sebenarnya mereka tak percaya, tak yakin, tak sungguh-sungguh. Ini yang salah. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Sebab tu dia, ciri dia macam orang beriman. Dia nak menipu Allah dengan cara dia berpura-pura, dan juga nak menipu orang beriman. Mungkin orang beriman boleh tertipu sebab tengok karakter dia sama, pergi masjid juga, pakai kopiah juga, bayang juga, kadang-kadang. Tapi ada ciri lain yang menunjukkan dia itu bukan benar-benar beriman, tetapi mereka cuba palagiat, mereka mempunyai depan lain, belakang lain. Ini yang kita selalu belajar dulu, ingatkan kita, padahal mereka tiada menipu siapa pun kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Orang munafik ni rasa dia hebat, dia rasa dia dapat manipulate orang lain. Sebenarnya dia telah menipu diri dia, kerana Allah Maha mengetahui. Manusia mungkin tertipu lah, wah dia ni hebat, wah dia ni hebat. Rupanya jauh daripada apa yang Allah Ta'ala redai. Tetapi mereka tidak sedar. Ni orang munafik ni dia tak sedar. Sebab tu tempat dia adalah fi asfali minan nar. Tempat dia adalah tempat yang paling terkebak ke bawah dalam api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang mana dia akan menjadi bahan bakar di dalam api neraka yang sama tarafnya dengan batu berhala. Dalam hati mereka ada penyakit. Orang munafik ni dia ada penyakit. Dia tak senang, dia tak tenang, dia tak aman. Kalau orang mukmin dapat nikmat. Lebih-lebih lagi kalau orang mukmin dapat musibah. Itu lagilah dia seronok. Nanti kita akan kupas tanda yang ke-50. Lalu ditambah Allah penyakit itu, dan untuk mereka seksaan yang amat pedih kerana mereka berdusta. Jadi siapa yang ada karakter suka berbohong, berbongak, menipu, belit, utalam, dia termasuk orang munafik tulen. Ini kita lihat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim tadi, ayatul munafiqun salasun. Tanda-tanda ataupun sifat orang munafik itu, pertama kata Nabi, iza hadasa kazab, apabila dia bercakap bohong, menipu je, utalam je, belit je kerja. Kerjanya tak ada botol, nak nipu orang ni, membongak je kata orang negeri kan. Tu, nipu je kerja. Kita ni kalau rajin menipu tu tuan-tuan, cuba ubah perangai. Jangan nak nipu sangat. Sebab orang Melayu dia ada falsafah baru, namanya tipu sunat. Kita pun seram dengar. Yang kita belajar, ya harus menipu. Harus menipu, bukan sunat. Kalau sunat ni, kalau kita menipu dapat pahala. Mana belajar tak tahu. Tipu sunat, dia harus menipu dalam sesuatu perkara, dalam peperangan harus menipu. Itu teknikal, teknologi, apa tu, itu kaedah cara untuk kita mengkaburkan musuh. Itu tak apa, jangan mengaku. Dalam peperangan jangan jujur. Kita tengah sorok, oi aku kat sini, matilah kau. Kena tipu, kena buat penyamaran. Kita duduk sini, kita buat penyamaran biar orang kalihkan perhatian. Itu harus. Ataupun kita menyelamatkan orang yang dizalimi, itu harus kita menipu. Dah tahu dah orang ni akan dizalim, yang datang itu menzalim, orang yang menzalimi, orang ni teraniaya, kita nak selamatkan dia. Dia datang kepada kita, kita sorokkan dia. Lepas tu tanya, kau nampak tak orang sekian-sekian-sekian? Kita tidak tahu.
Itu kan menipu kan. Itu harus tu menipu ke situ. Kenapa? Nak menyelamatkan orang yang dizalimi. Itu cara dia. Lain tu tak ada lah. Tipu bini tak ada yang Haji Oh Haji. Abang Haji, tipu bini. Jangan. Walaupun P.Ramlee kata, mesti pandai pembohong, mesti pandai tembelang. Itu madu tiga. Faham? Jadi itu dia, dia punya falsafah. Kalau nak kahwin lebih daripada satu, mesti pandai pembohong. Bila dah pecah tembelang, kelang kabut. Pak mentua nak buat sembahyang tolak bala pun tak sempat. Faham? Itu tak boleh. Ya? Jadi jangan kita ada sifat menipu, membohong. Kerana ia adalah salah satu daripada sifat munafik. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlaq. Apabila dia berjanji, dia mungkir. Ini siapa-siapa yang rajin berjanji, janganlah kita percaya dengan orang yang berjanji. Orang yang mungkir ni, tuan-tuan, orang yang mungkir janji, dia tak layak jadi saksi. Tak layak jadi saksi. Gugur kelayakan dia. Orang yang berjanji mungkir, orang yang berbohong, orang yang bercakap bohong, dia tak layak jadi saksi. Terutama saksi dalam perkara-perkara jenayah. Begitu juga saksi dalam perkara nikah kahwin. Itu kena ingat juga. Saksi tu jangan cari orang yang tak tentu hala. Dan yang ketiga, wa iza tumina khanan. Ya, apabila dia diberi tanggungjawab, diberi kepercayaan, dia mengkhianati kepercayaan tersebut ataupun dia menyalahi tanggungjawab yang diberikan amanah kepadanya. Itu ciri yang jelas yang Nabi sebut. Samping itu ada juga tanda-tanda yang membawa kepada sifat al-munafiqun. Iaitu dalam kitab ini mengatakan ada 50 tanda. Hari ini kita masuk tanda yang ke-50. Tanda maknanya kalau kita suka dengan amalan ini dan kita menjadikan amalan, maka kita termasuk dalam golongan orang munafik. Apa dia? Iaitu tanda yang ke-50, tanda terakhir dalam kitab ini, iaitu merasa gembira apabila musibah menimpa orang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, saya nak tanya, apabila kita dengar satu-satu perkara buruk berlaku di kalangan saudara-saudara kita, ataupun sahabat andai kita, ataupun orang-orang yang kita menyampah, kat taman, dekat kampung kan, kan ada satu golongan yang kadang-kadang kita suka dia, kadang-kadang kita tak suka dia. Betul yang dia? Kita dengar berita yang kurang sedap, ataupun perkara-perkara yang tak baik berlaku, dan dia tu agak seru dengan kita. Kita rasa seronok ke tak seronok? Nak jawab susah tu. Contoh. Kita tak berkenan dengan anak dia. Anak dia suka naik motor. Bila lalu depan kita, dia prank. Maghrib dia prank. Marah tak kita? Marah. Betul tak? Marah tu sifat kita normal. Kita tak suka dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tak elok tu memang kita, itu memang ada sifat, tak boleh nak buang. Betul? Tak tahulah kalau tuan-tuan suka benda buruk, itu nak masalah lah. Yang kita benda buruk memang kita tak suka. Kita dengar anak-anak muda kalau naik motor dia prank. Nak waktu maghrib, waktu solat dia prank. Lagi kita menyinga. Betul? Alhamdulillah. Memang ada sifat. Itu sifat normal. Yang tak normal, kita dengar dia accident. Kita dengar dia accident. Budak yang prank tadi, dia naik motor, accident masuk longkang. Terkangkang dalam longkang. Apa jawapan kita? Padan muka. Itu yang keluar dulu. Sebab kita kata, kita panas hati tu. Nak balas tak boleh. Dengar cerita dia masuk longkang. Rasakan dia. Padan muka. Baru dia tahu langit tinggi atau rendah. Itu suka ke gembira? Ucapan tu je, duka cita ke suka cita? Apa kitab ni kata?
Yang naik motor tadi tu orang kafir ke, orang musyrik ke, orang mukmin? Orang Islam. Apa pasal seronok nak? Sebab kata padan muka tak kerti basah, duk goyak apa? Main motor je. Oh, rupanya apa yang kita buat selama ni tak betul. Yang kita gembira dengan musibah yang berlaku kepada, walaupun dia tu jahat, dia tu tak berkenan dek kita, nakal dia amat, betul tak? Tapi bila dia musibah, jangan sekali-kali kita ucapkan Alhamdulillah. Jangan sekali-kali kita rasa gembira dengan musibah yang dia tanggung. Jangan. Sebab itu tanda-tanda kita nak sampai ke matlamat maqam munafik. Ustaz dah tercakap Ustaz selama ni, lepas ni jangan cakap. Kita belajar, dulu tak belajar. Dulu kita seronok kalau dengar orang anak-anak muda yang main motor tu kan, masuk longkang, padan muka, baru dia rasa kita seronok. Lah, tak boleh bang. Jahat macam mana pun, selagi dia tak kafir, selagi dia tak musyrik, selagi dia la ilaha illallah, dia tetap mukmin, dia tetap muslim. Sebelum dia declare, dia jadi kafir. Sebab Nabi dalam firman surah Al-Isra itu dia kata ruhama ubainah. Nabi apabila bercakap dengan orang mukmin, dia berlemah lembut. Dengan orang kafir, dia tegas. Begitu juga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar apabila orang menentang agama Allah, orang itulah pertama yang dia cari untuk dipenggal ke. Tapi kalau orang itu dia kata la ilaha illallah, terus jadi saudara. Walaupun ketika itu dia menjadi orang yang paling musuh nombor satu dalam Islam. Tapi bila dia ngaku la ilaha illallah, padahal dia punya perangai itu perangai teruk. Tapi apabila dia kata la ilaha illallah, Sayyidina Umar simpan pedangnya. Kenapa? Kerana dia telah beriman kepada Allah, walaupun jahat mana dia pun. Jadi sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala mengatakan innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaikum. Ya, dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang beriman itu adalah besar saudara. Tak kira jahat dia mana. Jahat itu perangai dia, tapi dia tetap beriman. Kalau dia mati, tuan-tuan nak sembahyangkan ke tidak? Yang kita gelakkan tadi masuk longkang, dia bawa motor masuk longkang meninggal. Kita tadi padan muka, kita nak urus tak urus? Kenapa urus? Patut kau biarkan je dalam longkang. Pasal marah ni pasal kan? Tak boleh buat begitu. Sebab itu karakter orang munafik. Kita lah mau dah buat. Geram kadang-kadang kita yang letakkan buluh kat tengah jalan tu. Kadang-kadang kita yang tabur paku kat atas jalan biar ada pancit. Betul tak? Kalau dah sampai peringkat itu lagi teruk tu. Kan kita boleh nasihat dia, panggil mak bapak dia dan sebagainya. Tuan. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW menyatakan dari Ibnu Suhaib bin Salim mengatakan bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengabarkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Muslim itu adalah saudara Muslim yang lain. Jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkannya melakukan aniaya. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang Muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan di atas kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Orang yang menutup aib sesaudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari kiamat. Itu dia. Bagaimana nak kata kita orang beriman? Kata Nabi SAW, iaitu orang beriman di kalangan orang beriman, walaupun bukan satu darah, bukan satu bangsa,
Apabila dia beriman, dia adalah saudara. Dan apabila sesama Islam, tidak boleh kita menganiaya dia, tidak boleh menzaliminya ataupun mengasari ataupun melukakan dia dengan cara fizikal ataupun cara spirit. Spirit ni dengan kata-kata, dengan ungkapan, dengan kejian, dengan makian. Itu spirit. Kalau kita kata orang tu sampai rasa drop, down, rasa sakit hati, itu tak ada luka, tapi dengan perkataan itu menyebabkan orang mukmin rasa bersedih dengan sebab ucapan kita. Itu juga salah satu daripada dosa. Sebab itu tuan-tuan, jangan, ya, dan jangan membiarkan orang mukmin lain dianiaya ataupun dizalim ataupun disakiti. Ini kena jaga. Sebab kita ni kadang-kadang banyak penting diri. Kita anggap kita yang baik, kita anggap kita yang baik. Jangan. Kita ungkapan-ungkapan yang boleh menyebabkan orang terasa hati, kecuali dia memang benar-benar melakukan kezaliman. Kita tegur dia dengan cara baik, dia tidak boleh terima, maka kita boleh memarahinya dengan sebab nak tegur dia supaya jangan melakukan zalim. Sebab manusia dia ada perasaan. Dia kena hati-hati, ungkapan-ungkapan kita. Dilarang, kita mengintai, mencari kesalahan. Jangan sekali-sekali. Itu sifat-sifat orang mukmin. Dan orang mukmin jangan sekali-kali mencari ataupun membuka keaiban orang lain. Jangan. Kita ni kalau cerita buat orang buruk, wah sedap dengar. Sedap dengar. Antaranya tuan-tuan, ada 3 perkara yang sedap. Dalam dunia ni ada 3 perkara yang sedap. Pertama, makan free. Makan free, sedap ni. Sedap. Hari ni makan sedap. Nasi lemak, rendang itik. Sedap. Pasal apa? Cuma orang bayar. Makan free, betul je? Dah kenyang pun makan ni. Yang kedua, cerita keburukan orang. Itu memang sedap. Sedap ni. Nak cerita baik orang susah. Nak cerita buruk orang apa? Bilal tu bagus. Dah lama dia dekat masjid ni. Dia jadi Bilal memang tapi ada tapi lagi tu. Kalau dah puji bagus lama, apa ada tapi-tapi? Tapi tu satu yang bagus tu 10 tahun. Kenapa kau tak cerita yang 10 tahun? Kau nampak yang satu tu, dia tu cerewet. Yang cerewet kau sibuk apa? Itu sikap kita, betul tak ni? Kenapa yang baik tak nak cerita? Yang buruk sikit je, satu je tu. Yang lain semua bagus. Dia tu kalau buat mandi, cuma satu datang, gini-gini. Tapi cerewet. Kalau nak panggil dia, kena pergi rumah. Yang itu kau sibuk apa? Yang baik kenapa kau tak cerita? Kan cerita buruk sedap ni, betul tak ni? Ustaz tu ceramah bagus tapi lambat habis. Yang lambat tu pasal kau sibuk. Yang baik tu kau ambil lah ilmunya tu. Yang tak lambat habis tu kau tidur je lah. Tapi nak cerita yang lambat juga, gerak betul lah. Tapi kau orang sini lah pun lebih kurang juga ke? Allahu Akbar. Ini kan. Jadi tuan-tuan, yang baik je. Jangan cerita yang buruk lah. Yang buruk tu simpan je untuk kita. Faham ni? Dan yang ketiga, perkara yang sedap ni dalam dunia tuan-tuan, apa dia? Iaitu kita bantai orang tak melawan. Seronok bang. Kita henyak orang tak melawan. Kita maki orang diam. Kita kutuk orang diam. Sedap maki. Cuba berlawan. Kata orang bertemu buku dengan luas. Berani ke? Tak berani lah. Tak berani. Dia kalau kita melawan tak, kita berkelahi, bergaduh, orang tak melawan. Tertumbuk, orang diam aja. Seronok ni. Cuma melawan. Lari gitu. Itu dia. Itu cerita je lah. Tapi nak cerita orang munafik ni tuan-tuan, jangan
cari aib orang dan cuba buka aib orang. Kerana orang yang demikian yang menutup aib orang, Allah akan tutup aib kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini kita hebat, hari ini orang muliakan kita. Kerana apa tuan-tuan? Bukan kebaikan yang kita buat. Kerana Allah tutup aib kita yang orang tak tahu. Yang tu yang nampak kita ni nampak macam hebat. Sebenarnya tak hebat mana. Kalau Allah Ta'ala buka aib kita, subhanallah. Masya Allah. Jadi jangan rasa hebat sangat dengan kehebatan yang kita lakukan. Tapi kita kena syukur kerana Allah tutup aib kita. Kita tahu aib kita. Tuan-tuan tahu tak aib tuan? Tahu. Kalau lah terbuka aib itu, agak-agak tuan-tuan nak datang kat masjid. Tak nak lah. Malu. Sebab apa hari ni orang tak tahu. Kerana Allah Ta'ala tutup aib kita. Jadi kenapa kita sibuk nak buka aib? Masya Allah. Hari ni kita belajar tuan-tuan. Kita belajar. Dan insya Allah, kalaulah kita tidak sibuk tentang keburukan orang, kita sibuk tentang keburukan kita, nescaya Allah akan menutupi keburukan kita di akhirat nanti. Insya Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, tanda yang ke-50, orang munafik itu rasa gembira, rasa seronok, rasa sukacita apabila musibah berlaku terhadap orang beriman. Baik itu tuan-tuan, saudara kita di Palestin, mana-mana negara Islam yang telah dizalimi oleh orang-orang kafir atau kufar ataupun musuh Allah, kita tak boleh rasa selesa. Kita hendaklah tak boleh pergi nak membantu. Kita jangan lupa untuk mendoakan mereka agar mereka tetap beriman, ya, mereka tetap Allahumma salli sayyidina Muhammad, mereka tetap teguh dalam pendirian agama Islam, dan insya-Allah mereka jika mereka gugur, mereka adalah golongan syahid. Kita rasa gembira sebab mereka walaupun kehilangan saudara kita, tapi mereka adalah tempat mulia di sisi Allah Ta'ala. Walaupun masyarakat dunia memandang dia tak ada nilai, tapi di sisi Allah dia nilai. Maka kita hormat pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita sama-sama berduka-cita sekiranya sahabat andai saudara mara kita ditimpa musibah. Dan dalam ayat yang saya baca dalam surah Subuh, dalam surah Baqarah dan surah Subuh tadi kata, ya, allazina iza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apanya tuan-tuan, apabila kita mendengar ya sesuatu, Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ya, apabila kita mendengar sesuatu musibah yang berlaku kepada orang mukmin, hendaklah kita kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hendaklah kita mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ia adalah daripada Allah dan kepada Allah lah yang dikembalikan. Maka jangan gembira. Ya, jangan gembira. Surah Al-Baqarah ayat 156. Ya, Allah Ta'ala kata, apabila seseorang ditimpa musibah, hendaklah kamu kata qalu inna lillahi, sesungguhnya engkau daripada Allah dan kepada Allah lah kamu dikembalikan. Jadi ucapan inna lillahi itu bukan untuk mati saja. Bukan untuk mati. Kalau misalnya kata kita dengar anak-anak jiran kita, ya, anak-anak sahabat kita aksiden, kita pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jangan kita kata belum mati lagi. Orang Melayu kalau kata inna lillahi meninggal. Tak semestinya. Dia jatuh tangga, terpeleot kakinya, terkehil. Inna lillahi wa inna, belum mati. Memang belum mati baru terkehil, tapi ucapan inna lillahi itu lebih baik. Jangan dengan padan muka, rasakan tu. Itu kaki suka sepak orang. Jangan kita ucap begitu. Ya, kerana Nabi SAW mengatakan dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu berkata bahawa dia mendengar Rasulullah SAW, "Ma min musiban
tusibahu musiban fayaqulu ma amara Allahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajini fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafa Allahu lahu khairan minha. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Apa kata Nabi? Tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah lalu ia membaca apa yang telah diperintahkan oleh Allah dengan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ucaplah doa, ya Allah, berilah kami pahala kerana musibah itu dan tukarlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya. Melainkan Allah menukarkan baginya dengan yang lebih baik. Nampak tu? Apa Nabi perintah? Apabila kita dengar musibah, sebenarnya Allah nak berikan kebaikan kepada dia. Yang dapat musibah itu, Allah nak berikan kebaikan kepadanya. Sebab itu kalau dia kata apa? Dia kata apa? Ya Allah, berikanlah kami pahala kerana musibah ini. Jadi orang yang dapat musibah itu sebenarnya Allah beri pahala. Yang kita nak marah tu apa pasal? Kita geram pasal dia. Tapi sebenarnya dia dapat musibah, Allah bagi pahala. Yang kita marah, yang kita rasa seronok, apa pasal? Sepatutnya kita sama-sama berdoa kita. Kenapa? Kalaulah dia berdoa, ya Allah, gantikanlah kemudaratan ini dengan kebaikan. Nah, saya Allah akan gantikan dengan kebaikan. Sebab itu kita dilarang untuk rasa seronok kalau orang dapat musibah. Patut kita sama-sama rasa duka cita. Sebab dia dapat pahala, kita dapat dosa. Sebab kita kutuk dia. Sebab itu tuan-tuan, kalau boleh kita bantu dia. Dia dah nakal, tak kata apalah, dah perangai dia. Dia musibah, kita pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar ji, moga-moga dia cepat baik, moga-moga Allah perbaikilah diri dia. Moga cepat sembuh. Nabi yang suruh apabila satu musibah berlaku, ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pula tukar dengan tepuk tangan. Allah. Kalau ikut kita ni, kalau ikut karakter kita macam tu, zalim kita. Allah angkat orang yang musibah itu dengan pahala, kita pula kutuk. Faham ni? Allah sayang orang hamba-Nya dapat musibah, kita pula seronok orang dapat musibah, terutama orang beriman. Allahu Akbar. Kecuali dia kafir, dia munafik, dia orang musyrik, itu cerita lain lah. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat 50. Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, in tusibaka hasanatun tasu'hum wa in tusibaka musibatun yaqulu qad akhadna amarana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Sadaqallahul azim, yang bermaksud jika kamu mendapat kebajikan, nascaya menyakitkan hati mereka, iaitu orang-orang kafir dan juga orang munafik. Tetapi jika kamu ditimpa musibah, iaitu bala, mereka berkata, sesungguhnya kami telah waspada dari dahulu lagi. Lalu mereka berpaling dengan duka cita. Ini kisah Allah Ta'ala nyatakan dalam surah At-Taubah ayat 50. Bagaimana karakter orang kafir, orang munafik. Mereka akan rasa sakit hati. Mereka akan susah hati. Mereka akan gusar kalau saudara sesama Islam memperolehi kebaikan. Kebaikan. Kita kalau orang jiran beli kereta lain, kita yang susah hati. Dia tukar kereta lah. Tak apa mana dah ambil duit. Apa yang kau risau? Dia tak minta duit kita. Yang kita susah hati apa? Duit dia biarlah. Alah, itu sampai bila aku nak tengok? 3 bulan, 4 bulan kena tarik itu. Kena tarik. Ya Allah, Tuhan ku. Dengki anak.
Kena tarik pun dia lah apa masalah kita. Tapi susah hati kita. Betul ni? Haji tu kahwin dua, tak apa ilmu dia pakai. Lah! Dia kahwin dua ni. Dia ilmu Islam dia pakai. Kahwin boleh sampai 4. Apa yang pening? Haji yang tak dapat risau. Bukan haji tak dapat, tak berani. Tu je ilmu Islam nama. Kahwin 4 tu, kahwin 2, 3 tu. Ilmu Islam ke ilmu apa? Ilmu Islam. Islam. Allah Ta'ala benarkan kita kahwin lebih. Kita yang tak berani. Faham? Bukan tak nak. Nak tu nak. Tapi tak berani. Betul lagi? Jadi kalau dia dapat kahwin 2, jangan dia kata, ya Allah, haji tu dah 70 tahun kahwin 2 juga. Yang kau pening buat apa? Contoh. Kita risau. Dia lagi. Dia tak kacau rumah kita. Dia tak minta beras kat rumah kita. Betul ni? Biar dia. Moga-moga dia bahagia. Patut kita ucap itu. Faham tak, Ji? Faham? Ini takkan? Ji. Nampak je kahwin ni. Apa ilmu Ji pakai? Apa ilmu pakai? Ilmu Islam lah. Fankihu ma tawarakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Itu kan Islam tu. Ada dalam Quran tu. Apalah ilmu pula, apa ilmu wajib pakai? Kan? Jangan belajar dengan Piramli. Misi pandai temirang, misi pandai pembohong. Tak nak. Lurus. Wah, Haji, alhamdulillah tahniah Haji. Moga-moga Haji mengikut sunnah Nabi. Moga-moga Allah berikan ganjaran pahala. Kita puji orang marah pula. Apa kau puji Haji tu? Nanti dia kahwin lagi 3. Yalah 3. Dia kota ada 4. Kan kadang-kadang kita puji dia marah lah. Allah kata ilah billah. Masya Allah. Orang beriman ni pening lah. Orang Islam ni kadang pening. Orang buat baik pun dia pening. Faham tak, Cik? Oh, dia renovate rumah. Alah, bau pencen, duit banyak. Yelah, pasal duit banyak dia buat rumah. Kata, kau tak ada duit pun diam je lah. Yang kau sakit hati pasal. Kan heran ya. Orang Islam ni tuan-tuan macam tu ke? Tak ada. Alhamdulillah tuan-tuan beriman. Kalau ada munafik. Habis cerita. Dan kalau dia dapat musibah, kita seronok. Rasakan ke? Tengok dia pasang gerai sampai kat depan. Padan muka dia. Gerai dia gontok. Yeay, seronok. Heran sungguh. Itulah sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat orang munafik. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, irham man fil ard, yarham man fis sama, irham turham, innama yarhumullahu min ibadihi ar-ruhama. Yang bermaksud, tunjukkanlah belas kasih terhadap orang-orang yang berada di muka bumi, khususnya orang beriman. Nescaya Allah yang di langit akan membelas kasihan mereka. Berbelas kasihanlah, nescaya anda dibelas kasihi pula. Sesungguhnya Allah merahmati para hambanya yang bersifat belas kasihan. Nampak tu? Kita melihat saudara kita gembira, kita seronok ucap tahniah. Bila saudara kita menimpa bala, musibah, kita ucap takziah. Bukan kita berseronok dengan bala yang diterima oleh orang ni. Lebih-lebih lagi musuh kita. Kalau musuh sesama Islam ni, abaikanlah musuh itu. Tapi kalau musuh sesama yang kafir ataupun musuh Islam, yang memang dia orang memang untuk nak menghancurkan Islam, barulah kita cara lain. Tapi dengan sama kita kadang jiran, orang yang kita tak kenal, kadang-kadang perangai dia yang buruk, itu je. Kita marah dengan dia je. Pasal kita nak minta serai, dia tak bagi. Dia tanam serai banyak. Oh, ya. Kita nak serai, boleh tak? Tak boleh. Kita serai kita jual. Sebatang RM1. Berkira. Contoh. Serai sebatang, dia ambil. Dia marah pasal tak dapat serai sebatang. Dia cerita dengan Po'ah kau tahu tu. Si PA tu. Kedekut taik hidung masin. Serai pun dijual RM1.
dia punya pasal dia nak jual RM1 ke RM100 ke, dia punya kan. Dia tak bagi, apa masalah kau? Yang kau marah pasal dia tak bagi, kau pergilah jumpa si Minah pula. Minah kau ada serai, ada kau ambil seperdu pun tak kisah. Kau pergilah jumpa Minah, kau jangan jumpa PA. Apa masalah? Dia sibuk dengan si PA tu pasal serai tak dapat jadi. Lepas tu serai dia mati. Itulah kedekut pahit padan muka. Lah, subhanallah, orang tu dapat pahala, kita dapat dosa. Serai tu mati tanam lain lah. Tahu tak ni? Ini perangai kita je. Benda kecil-kecil tau. Benda kecil-kecil jadi gaduh. Lepas tu bila ada musibah, seronok. Biasa kan? Kalau boleh serai dia semua mati. Tu dia siap doa begitu. Orang asam punya manusia. Ini sikap yang tak betul, yang perlu kita baiki, insya-Allah. Tuan-tuan, rupanya itu sikap yang ada tu, sikap yang jangan kita simpan, sebab dia jadi sikap apa dia wajib? Munafik. Walau marah macam mana pun, itu hak dia. Kalau dekut-dekut dia dengan Allah Ta'ala, apa kena dengan kita? Kita jangan. Kalau dia sakit, jarah dia. Kalau dia musibah, kita tenangkan dia. Kalau dia susah, kita bantu dia. Jangan pasal segai, pandan, masam, muka. Ini kita kena masalah. Pasal kucing pun masam muka. Alah. Ini kita tak tahan ni, duduk taman kan jangan masalah. Kucing jadi masalah. Kucing masuk syurga, kita masuk neraka. Ini masalah. Jangan kita ada sifat macam tu. Apa-apa pun tuan-tuan, jangan rasa senang hati, jangan rasa seronok kalau orang Islam ditimpa musibah. Tundukkanlah kita rasa simpati kepada mereka, dan insya-Allah kita berusaha doakan bagi mereka agar mereka dilepaskan daripada bala dan bencana. Sebab itu kita baca Allahumma inna nas'aluka, macam kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar minal muslimina wal muslimat. Itu kan doa yang begitu kaum muslimin dan sebab itu dalam khutbah wajib rukun khutbah mesti doakan kaum muslimin dan muslimat. Tak boleh tak ada. Kalau tak ada, maka tak sah khutbahnya, tak sah jumaatnya kalau diteruskan. Jadi jangan dengar khutbah tahu lena je. Tahu tak ada tak minal muslimin wal muslimat? Kalau ada, kau tuduh. Kadang-kadang tak tidur, jangan buat kerja. Kadang-kadang ni Bilal pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama je. Dia lupa yang imam tu lupa baca minal muslimin wal muslimat. Lupa, jangan. Saya pernah dengar khutbah satu tu, imam lupa ittaqullah. Lupa nak kata marilah kita sama-sama bertakwa. Dia lupa. Dia baca tajuk terus. Takwa tak ada. Kita tunggu yang kedua pun tak ada. Maka saya tulis dalam kertas, saya pergi kat mimbar, saya letak. Tolong baca ittaqullah. Yang lain semua dah lele-lele dah macam yoyo. Saya tak kena. Bukan nak tunjuk pandai. Orang duduk tengok semua. Ni apa pasal ni mamat ni bangun ni pergi ke khutbah. Tak, kita boleh ingatkan imam. Gimana? Tolong imam terlupa ittaqullah. Dia membaca. Baru, marilah sama-sama kita bertakwa. Baru selamat. Kalau tidak lagi itu sembahyang Jumaat semua tak sebab. Jangan buat kerja. Bukan nak tunjuk pandai. Sebab rukun kena tahu. Itu contoh. Tapi alhamdulillah lah kita sebab kat tag ada kadang-kadang katib dia tak baca tag, dia baca syair dia terlupa lah. Itu maklum lah manusia terlupa kan, kita ingatkan dia. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, jangan rasa selesa, jangan rasa seronok kalau saudara sesama Islam kita menerima musibah. Bantulah, tolonglah, ucaplah takziah. Dan jangan sama sekali-kali kita rasa seronok. Kalau ada sifat itu sebelum ni, kita mohon ampun kepada Allah, minta maaf dengan saudara kita, dan moga Allah Ta'ala betulkan persepsi kita menjadi orang yang beriman pada masa yang akan datang. Jangan pilih orang yang munafik.
jauhkan diri kita, kerana itu akan membinasakan kita di akhirat besok. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, janganlah kita terkesan dengan sikap amarah kita menyebabkan kita menjadi orang yang munafik dengan sikap-sikap yang kita tak cakna dengan saudara mara kita sendiri, insya-Allah. Jadi sekadar itulah untuk pagi ni, dan dengan itu pada hari ini khatam kitab 50 tanda orang munafik. InsyaAllah bulan depan kita cari kitab lain untuk kita kupas pada masa yang akan datang, insyaAllah. Dah banyak ni, berapa tahun nak habis ni? InsyaAllah selesai dah. Harap-harap jangan jadi munafik lah, dah 50 dah khatam dah kitab ni. Jangan khatam kitab tapi kita tak khatam. InsyaAllah sekurang-kurangnya kita perbaikilah. Kesilapan tu ada sebagai manusia, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah moga-moga dengan pencerahan ataupun kupasan yang ringkas, moga memberi kefahaman kepada kita semua, dan kita moga-moga kita menjadi orang yang mukmin seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf daripada saya. Jumpa lagi. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa islami dina wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bita'wil ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.